suku kata tertutup. Kan? Suku kata tertutup iaitu suku kata yang berakhir dengan konsonan. Kan? Harap. Ha tu suku kata terbuka ke tertutup? Terbuka. Sebab dia berakhir dengan vokal. Rap tertutup sebab belakang dia tu last kali huruf konsonan. Okey. Pandu, pan suku kata tertutup. Du terbuka. Bantal, ban tertutup. Tal tertutup. Okey. So kena tahu yang tu dulu, kan? Takut nanti kan suku kata terbuka tertutup pun tak nak beza lagi. Parah nak menjawikan ni. Kan? Baik. Kalau barang, apa dia suku kata yang ada situ? Terbuka, tertutup. Gitar, terbuka, tertutup. Mandi, tertutup, terbuka. Sampah, tertutup, tertutup. Buku, terbuka, terbuka. Okey. Kan? Maknanya tuan-tuan dah tahulah kan suku kata tu. Kan? Yang mana terbuka, mana tertutup. Baik. Sekarang ni kita tengok pada setiap contoh perkataan tu, tengok pada suku kata yang tertutup. Okey, dalam perkataan yang pertama, harap. Mana suku kata tertutup? Rap. Apa vokal tengah-tengah? Potong A. Gugurkan A. Okey. Ha yang depan tu kenapa tak gugur A? Sebab dia suku kata terbuka. Barang. A mana yang kita nak gugur? A dalam rang. Okey. Pandu. A dalam pan. Bantal. Dua-dua. A dalam ban. A dalam tal. Ya. Sampah. A mana kita gugur? Dua-dua A. Okey. Kan? Jadi kesimpulan dia, ringkasan dia, masa mana kita gugur A ni dalam suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang tengah-tengahnya vokal A tu gugur. Okey. So eja harap macam mana? Ha alif ra pa. Pa titik berapa? Titik 3. Barang, eja barang? Ba alif ra nga. Okey, tengok kan? Dalam suku kata tertutup, semua A hendaklah digugurkan. Okey. So eja gitar, gaya, taro. Jangan ta alif ra. Okey, corak, cawau. Kenapa tak ada alif? Ra alif qaf. Sebab A dalam suku kata tertutup. Kenapa belakang corak tu qaf bukan kaf? Sebab padanan K dalam kata jati Melayu. Okey. So mesti ada alasan, kan? Kalau orang tanya kenapa, mesti ada jawapan dia. Okey. Barang, kenapa balik ba kita tak eja ra alif ngarang? Sebab suku kata tertutup gugur alif ataupun gugur A. Okey. Jadi semua tu kita okey, potong. Kecuali ada pengecualian juga. Rancang. Sepatutnya huruf A mana gugur? Sepatutnya dua-dua, tapi dalam perkataan rancang A yang dalam ran kita tak gugur. Rasmi sepatutnya gugur tak A? Sepatutnya. Sebab apa? Suku kata tertutup tapi A di sini tak gugur. Cangkung sepatutnya cang, A itu gugur tapi tak gugur. Okey. Sebar. Sebar. Bar tu sepatutnya A itu gugur tapi tak gugur. Okey. Kenapa tak gugur? Kan?
Sebab dia ada perkataan yang hampir sama bunyi. Rancang, satu lagi rencang. Rasmi, satu lagi resmi. Cangkung, satu lagi mata cengkung. Okey. Sebar, satu lagi siber. Okey. Siber Jaya tu. Siber Jaya. Okey. Jadi kenapa kita tak gugurkan alif? Kalau kita gugurkan alif dalam rancang tu, okey. Jadi kita gugurkan alif ra nun cha. Jadi nak baca apa? Rencang pun boleh, rancang pun boleh. Okey. Tapi bila kita letak alif, ada tak orang akan baca bunyi dia rencang? Tu tujuan dia. Kita letak alif supaya jangan bunyi macam huruf I. Rasmi. Kalau kita buang alif, orang boleh baca dua-dua. Rasmi pun ya, resmi pun ya. Tapi bila kita letak alif, maka tak boleh lagi baca resmi. Sebab dah terang-terang ada alif. Kan? Maka alif tu menghalang kita daripada membunyikan dengan bunyi huruf I. Okay. Ni di bawah tajuk homograf. Baik. Jadi tidak semua huruf A dalam suku kata tertutup digugurkan. Okay. Kan? Dia ada pengecualian. Kan? Jadi kita kena tahulah perkataan-perkataan tu ada tak perkataan yang hampir sama bunyi dia. Kan? Macam kita kata pentas dengan pantas. Okay. Sila naik ke pentas. Dia berlari dengan pantas. Okay. So kita nak eja pantas macam mana? Pa alif nun. Kalau kita eja pa nun, dia akan jadi pentas. Okay. Tu tajuk besok. Baik. Selain daripada huruf A, kita juga ada satu lagi huruf vokal yang mengalami pengguguran, iaitu huruf I pepet. I pepet. I pepet. I yang ada tanda tu I taling Okey. I dia ada dua jenis. Yang pertama I pepet dan yang kedua I taling. I pepet bunyi dia I taling bunyi dia Okey. I taling. Ikut pandailah panggil apa. Okey. Kan? Baik. I yang bunyi gugurkan juga. Okey. I yang bunyi dia kera. Jadi I tu bunyi I apa? I ke I Kita sebut kera ke kita sebut kera? Kera. Jadi I yang bunyi dia kan? Yang tu kita panggil I pepet. I ada tanda atas tu. Itu I taling. I yang bunyi dia Okey. Kemudian bawah dia jemu ke jemu? Jemu, bukan je. Reda ke reda? Reda. Okey. Sejak ke sejak? Geram ke geram? Kemas kemas. Cermat cermat. Peneroka ke peneroka? Tu kena pandai-pandai lah. Ketam ke ketam? Selipar ke selipar? Okey. Jadi apa sahaja huruf I yang bunyi dia huruf I tersebut mesti digugurkan. Okey. Sekarang kita dah ada berapa huruf vokal yang gugur? Alif, A dan I. Yang alif tadi ingat tak? Masa mana gugur? Kaedah masa mana baru gugur, masa mana tarik balik? Okey. Tak apa, jangan bimbang. Okey. Jadi dalam contoh-contoh ni I tu hendaklah digugurkan. Okey.
So macam mana eja kera, kaf ro alif. Okey. Eja jemu, jim mim waw. Okey. Eja geram, garo mim. Okey. Jangan eja gaya. Baik. Jadi kita gugurkan huruf i pepet. Baik. Kemudian kita tengok pada tajuk yang seterusnya. Okey. Tajuk yang seterusnya perkataan tradisi Jawi. Okey. Perkataan tradisi Jawi maksudnya ialah perkataan yang digunakan seperti mana kitab lama dulu. Kitab kuning, kitab turas. Okey. Jawi klasik. Okey. Jadi ada perkataan-perkataan Jawi klasik yang kita kekalkan penulisan dia sehingga dalam Jawi baru. Apa dia perkataan tu? Ada, tiada, dari, daripada, ada kalau ikut Jawi baru alif da alif. Kan? Tiada sepatutnya ta ya alif dal alif. Kan? Dari sepatutnya dal alif ra ya. Daripada sepatutnya dal alif ra ya pa alif da. Kan? Tapi kita kekalkan perkataan ni yang kita panggil perkataan tradisi Jawi. Kan? Baik. Demikian. Dia beja dengan dal mim kaf ya nun damkin. Tapi kita tak baca damkin, kita baca demikian. Okey, di. Di.